Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Jumpa lagi di dalam Republik Syabab Podcast. Menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. Bersama saya Abdul Rahim, orang panggil Ustaz Rahim, dan saya Ahmad Asim bin Ahmad Zaki. Sekali lagi kita di dalam siri ataupun episod yang ke-14 Republik Syabab Podcast. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-sahabat semua yang menonton di Republik Syabab, channel YouTube Republik Syabab, dan juga yang mendengar di Anchor.fm, yang mendengar podcast ini, terima kasih kerana masih lagi setia mendengar kita punya program ini, kita punya sembang santai. Hari ini Asim bersama dengan saya buat pertama kalinya kan, menemani untuk sembang-sembang, berbincang sedikit sebanyak beberapa perkara tentang yang kita rasa boleh memberi manfaat kepada kawan-kawan, kepada pendengar, kepada penonton di YouTube. Sekali lagi terima kasih kepada semua, dan juga terima kasih kepada yang menonton rancangan ataupun slot terbaru kita, vlog di Republik Syabab, vlog Kembara Darussalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan. Teruskan share, teruskan kongsikan dengan kawan-kawan. Tuan-tuan boleh komen, boleh like, dan jadi sokongan yang sangat padu bagi kami, pencapaian yang merangsangkan dalam vlog yang episod yang pertama kan. Jadi kita sedang belajar, kita sedang mencuba meneroka dalam platform YouTube ni. Mudah-mudahan dapat dikembangkan. Kita bercakap pada minggu lepas tentang undi 18. Hari ini secara kita kata secara langsung kita bawakan memang pengundi 18. Saya Ya, 18. Saya umur apa? Dah ni umur 19 lah. 19 lah. Jadi kalau kita cek di di laman web SPR tu, memang naik lah. Memang naik. Kan, naik nama Asim pengundi di kawasan Kubang Pasu. Tuan-tuan dan perempuan, adik-adik, abang-abang dan kakak semua yang menonton rancangan ataupun slot kita episod yang ke-14 kali ini. Ini dia, kita akan bercakap dengan orang yang yang muda lagi, yang baru, kalau tidak dulu 21. Saya orang dulu umur 21 baru boleh undi. Ya. Kan sekarang ni umur 18, sekarang Asin dah 19, dah layak untuk memilih orang-orang yang memimpin untuk memimpin kita. Bahkan bukan kita layak untuk memilih, layak untuk bertanding pun. Kan? Layak untuk bertanding pun. Kan, cuma kali ni kita nak tengok ni sebahagian, banyak berapa, hampir kalau tak silap hampir 5 juta pengundi. Ya. Saya ada baca lah. Pengundi untuk 18, untuk umur 18 ni untuk setakat dah lah 1.2 juta. Betul. Kalau umur 18 tu umur 20. 1.2 juta. Orangnya bukannya kecil lah. Bukan kecil lah. Kau yang besar. Kalau ni sebelum kita sembang dengan lebih panjang, dengan lebih jauh lagi, boleh tak kita kenalan sikit latar belakang Asim yang masih muda, umur 19 ni? Biasa. Macam mana, apa latar belakang? Kita mula dengan latar belakang keluarga dulu lah. Asim ni asal pada mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Keluarga ni asal rumah dekat Pulau Pisang, Tunjang lah. Tunjang Tunjang. Latar belakang family ni, ayah memang tinggal situ. Mak orang Sanda lah, orang Napur. Latar belakang family lagi ada 6 adik-beradik. Saya yang nombor 2 lah. Nombor 2. Ada kakak kat atas. Kakak dah kahwin? Tak kahwin. Dah kahwin. Duduk mengaji U. Duduk di U mana? Tu IPG Terengganu. Umur saya angkat saya muda, beza setahun je. Beza setahun. 19. Kurang sebaya ke? Ada kurang sebaya. Ada kurang sebaya. Lepas tu memang duduk dalam suasana yang macam ni lah. Suasana yang
tak aktif sangat, tapi ada lah info-info. Dapat lah ni kan senang dapat info apa semua kan. Okey, belajar lepasan saya lepasan stam tak mengikut senang. Lepasan stam 2021 lah. Walaupun tunda masa PKP kan. Masa PKP dia tunda exam, tunda mengaji apa, tapi alhamdulillah lah selesai lah stam. Memang stam tu memang waktu PKP betul ya, waktu PKP. Sebelum PKP kalau stam tu daripada PKP tu sebelum masa SPM ni. Masa SPM ni kan 2020. Maknanya masa SPM tu PKP masa ambil SPM. Masa SPM sekarang duk tengah ambil SPM, nak paksa lah bulan 10 tengah PKP bulan 3. Tu tunda SPM, tu tunda stam sekali. Maknanya lahir daripada sijil tu memang semasa PKP betul-betul. Masa PKP betul-betul. Mengaji online, payah nak ni semua. Tapi alhamdulillah lepas agaklah. Lepas juga stam. Lepas tu sekarang insya-Allah sedang menghabiskan kursus bahasa Arab makan lurah Syekh Zaid di Azhar. Maknanya nak sama Azhar lah ni. Cuma Azhar sekarang ni tak kena untuk markah lurah ni, tak kena pergi sana lah. Cuma buat online saja. Online saja lah. Habis online insya-Allah baru boleh pergi. Online markah lurah sampai settle markah lurah habis. Naik kuliah baru sambung ke sana. Bagus. Dia banyak jimat lah berbanding dengan orang sebelum ni kan. Banyak jimat. Baru tahun ni mula macam ni kan. Terlepas lagi. Terlepas lagi selepas PKP dia buat begitu. Selepas PKP tak boleh nak kata apa. Online ni di Azhar ni dia guna platform apa? Dia guna Zoom. Lah. Kelas guna Zoom lah. Zoom. Dah satu kelas apa orang? Satu kelas ada dalam boleh kata lah dalam 20 orang ke 25 orang lebih kurang. Dalam kelas ASIM ni kebanyakan semua orang Malaysia ke ataupun ada orang luar juga? Untuk pengetahuan makan lurah ni khas untuk Malaysia saja. Untuk orang Malaysia saja. Untuk Malaysia dia memang disedia oleh bawah satu NGO yang daripada Azhar. NGO Malaysia lah yang dekat Azhar. Jadi kelas tu semua budak Malaysia. Semua duduk di Malaysia. Ya. Tapi seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Bukan orang Kedah saja. Dah campur macam-macam. Jadi habis dia ada mustawa dia kan. Ya, dia ada mustawa dia. Habis ni barulah bila dah lulus untuk naik tahun 1. Setakat ni dah lama mana dah yang ikut kelas? Setakat ni baru bahasa dekat sebulan lah. Dekat sebulan. Tak habis satu mustawa lepas lagi. Tak habis lagi. InsyaAllah lah baru mula satu mustawa lah. Dia akan ada periksa ke? Dia kena buat assignment kan macam mana? Dia mengaji macam kita mengaji lah bahasa Arab lebih kurang macam tu. Cuma dia ada setiap habis mustawa dia ada ujian kecil. Online lah kali ni. Naik pula ujian kadang habis ujian kecil, naik pula mustawa baru. Lebih kurang berutan begitu sampai habis lah. Kemudian dalam tu pun dia ada interaksi lah dengan ada interaksi. Macam ni juga dalam Zoom tu. Macam Zoom. Macam dalam kelas ke? Ya, macam dalam kelas. Lepas suruh cakap. Lepas Syekh daripada sana suruh cakap juga dengan apa. Dari situ belajar pelan-pelan lah. InsyaAllah. Jadi untuk maksudnya dari satu sudut jimat banyak lah. Yalah, sudut jimat banyak. Memang jimat banyak. Kita tak kena duduk di sana. Tak kena duduk sana. Tak kena fikir pasal rumah, pasal apa, pasal makan. Semua dah sini lah. Dan mungkin mengaji tu kan jadi laju lagi. Kalau betul confirm, kalau kata betul-betul fokus lah kita kata. Betul fokus pergi sana tahun 1. Kemudian boleh insyaAllah nak skor insyaAllah. Okay, insyaAllah. Jadi itu sedikit sebanyak kita kenal tentang tetamu ataupun teman bicara kita hari ini, teman sembang kita hari ini, saudara Muhammad Asim jadi ini first time kita bawa orang yang di bawah umur 20 ya kan. First time kita cuba untuk bawa sembang-sembang supaya kita dengar, kita dapat gambaran bagaimana orang muda, remaja terhadap macam mana sudah bersedia ataupun tidak bersedia untuk menggalas pimpinan negara ni. Sebab dengan undi 18 ni kerajaan memberi ruang kepada orang-orang yang lebih muda. Kalau tanya Asim, apa pandangan Asim
kita kata awal lah, bila kita umur muda boleh mengundi ni, apa awal perasaan rasa macam mana? Baik, tanggapan pertama selepas kata ada umumkan kata undi 18 ni diturunkan had dia di umur 21. Yang pertama perasaan saya lah sebagai rasa kerajaan bagi suara kepada orang muda untuk bersuara, untuk bersuara pilih dengan kalau tidak zaman dulu ataupun politik dulu, politik cuma di monopoli oleh orang tua, orang dewasa. Dan pemikiran ataupun idea-idea orang muda ni tak diambil. Jadi ni salah satu platform untuk kita suarakan suara anak muda. Soalan kerajaan ni bagi penghargaan lah kepada orang muda ni kan. Jadi sejauh mana orang muda bersedia untuk ni? Adakah ada, kalau kita tanya sembang lah, adakah ada di kalangan orang muda ni yang mengajak, kata jom kita tunjukkan suara kita, contoh kata kan, sebab kita ni ramai, ada lagi orang yang menggerak ke arah tu, ataupun masih lagi mengikut orang tua kan, mengikut orang tua kan, orang tua yang menerajui ni. Okey, hang hang kena pakar kau ni, hang kena pakar ke macam mana, ataupun bagi kebebasan ke, asing rasa macam mana? Baik, untuk kalau lagu tu dia punya tahap kita boleh nak pangkah tak pangkah tu, persediaan kita ni, saya rasa dia lebih kepada proaktif, lebih pada kita boleh kematangan kita tu dengan zaman sekarang moden, zaman cabaran. Jadi remaja ni dia di bangku sekolah menengah dah, dia terlibat dengan kepimpinan, dia boleh fikir lah, dia boleh ataupun bagi idea yang bertaraf ataupun peringkat kebangsaan, peringkat Malaysia, boleh dah bagi cadangan. Sembang orang muda remaja ni, adakah kita kata sejak daripada kita kata sekolah menengah ke, ataupun dia ada tahap dia tingkatan 3 ke, tingkatan 4 ke, sejak bila mula bersembang tentang politik ni? Kan tak pernah sembang, selalunya orang muda ni kan dia sembang tentang motor, dia sembang tentang game, tentang main, tentang ni. Ada tak sembang di kalangan remaja ni tentang politik? Macam mana kalau Asim boleh kongsikan? Kalau kita tengok di sudut kita lah, sudut remaja, masa duduk bangku sekolah menengah lagi lah, menengah lagi ada satu waktu yang kita duduk sama-sama, kita yang cakap tentang politik ada waktu. Sebab maklumat tentang berita-berita tentang politik ni memang mudah je kita dapat baca. Tapi macam mana remaja menanggapi dah? Macam mana remaja membaca politik ni? Dia macam-macam ada tanggapan. Macam tanggapan kita sembang kawan-kawan kita tu sembang dekat sekolah ni. Tanggapan dia kadang-kadang kita ni dalam masa duduk sekolah menengah tak ada hak lagi, tak ada peluang kita nak suarakan. Jadi kita sekadar kontra, sekadar pro dan kontra lah. Kita lihat pro dan kontra, kita masa tu secara neutral lah, tak berat pada mana, tapi kita maklumat tu kita ambil, kita cari maklumat tu, kita tengok dengan politik yang sekarang, politik masa tu, dan kita bincang lah yang mana idea buah fikiran parti politik mana yang boleh kita ikut. Kita boleh menapis lah. Ya, kita boleh menapis. Tapi masa tu kita lihat banyak lah, boleh katakan berlaku percakapan juga lah, kawan ni kata kau parti ni baik, kau ni kata parti ni boleh, kau ni duduk bingung. Padahal kita letak, bagi saya tak meletakkan pasal tu, tak meletakkan ke mana-mana pihak. Kita cuma dengar, kita cuma menilai, hal ni baik, jadi kita boleh pangkah ni. Kalau tanya Abdul Asim, kita ada 3 sumber, kita kata kalau kita remaja. Kita ada ibu bapa, kan, kita ada kawan-kawan yang di sekeliling kita, dan kita ada berita yang kita boleh baca, kita dapat melalui internet, kita boleh tengok dalam handset, WhatsApp, sampai apa semua orang kongsi kan. Daripada tiga-tiga ni, kalau kita boleh sebut mana yang lebih mempengaruhi kita dalam membuat keputusan. Contoh, kalau pertama kali kita fokus ni tentang politik ni lah, tentang ni kan, sebab Asin dah boleh mengundi, contoh kan.
mana yang lebih memberi pengaruh kalau kita tengok sama ada Asim ataupun kawan-kawan yang bersama dengan Asim ni? Baik, kalau kita tengok masa dulu remaja ya, masa zaman remaja ni masa lebih banyak dengan kawan-kawan lah. Kawan-kawan dan pada masa tu juga kita belajar macam mana kita nak meneroka ke masa dunia baru. Masa naik. Jadi antara ibu bapa dengan remaja lah, bapa dengan kawan lah antara penyebab lah, antara yang boleh mempengaruhi. Tapi boleh katakan yang lebih kuat adalah remaja, adalah kawan-kawan lah. Boleh mempengaruhi. Maksudnya kita kena, kalau remaja nak membina kekuatan, kena bina kawan-kawan yang yang sama berfikiran macam tu. Yang sama-sama berfikir, semua berfikir untuk membawa kemodenan ataupun membawa satu benda baru dalam kerajaan. Jadi itulah, kalau kita tengok apa dia ini persatu remaja ni, dia proses, dia melalui proses belajar. Dia masih lagi perlu belajar banyak perkara yang belajar. Tapi dalam masa yang sama dia ada pemikiran-pemikirannya yang orang tua tak memahami. Kadang-kadangnya ada satu sebahagian yang kan kadang-kadang macam tu. Jadi kalau ikut lah ni, macam mana pandangan Asim tentang remaja lah? Adakah kalau kita tengok kawan-kawan lah ni, sejauh mana mereka ni merasa pentingnya mengundi tu untuk memilih pemimpin tu? Ya, kalau kita tengok zaman sekarang dengan masa anda remaja dengan pelbagai dia punya negatif daripada remaja sendiri. Tapi dalam boleh katakan dalam zaman kotak remaja ni ada juga satu zaman kotak lah, boleh kata zaman kotak remaja. Boleh kata masa ni lah mereka nak cuba macam-macam boleh dikatakan lah zaman kotak. Tapi setengah-tengah pak juga sebahagian remaja melihat zaman ni dah zaman boleh kita suarakan, boleh kita nak ni, boleh kita bawakan gitu. Ada sebahagian daripada remaja yang aktif. Zaman ni dah aktif lah. Lepas-lepasan, lepas bangku sekolah, dia pada aktif lah dengan aktiviti masyarakat, aktiviti yang boleh membawa, yang boleh menyuarakan suara mereka ke pihak atasan. Jadi saya rasa remaja sekarang ni memang bersedia. Ikut pandangan Asim, memang bersedia. Bersedia untuk mengundi. Bersedia untuk mengundi dan tunggulah siapa-siapa yang ni. Jangan orang kata apa, pandang enteng. Jangan pandang enteng kepada remaja. Sebab kalau kita tengok kalau kita tengok isu-isu yang berlaku dalam negara, isu-isu yang ni, yang suara yang pertama yang akan naik adalah suara pemuda, suara remaja. Suara pemuda yang memang nakkan memang nakkan kebaikan, ataupun nakkan penambahbaikan daripada pihak kerajaan, daripada negara lah, untuk anak muda. Anak muda tak suka kan melihat negara ini rosak. Betul kan, tak suka. Memang sangat tak suka. Pasal anak muda ni, kalau kita tengok secara satu pandangan, anak muda lah yang akan meneraju negara selepas tu. Jadi kalau jadi generasi pengganti, generasi yang baru. Jadi kalau remaja tak diberi pandangan, tak mendengar pandangan mereka, jadi kemungkinan selepas ni pandangan mereka akan lenyap. Kata tak apa, lepas ni tak mau sebab orang tua tak dengar pandangan orang muda ni. Tapi macam mana pula dengan yang kata yang ada berita yang kata kalau ni berita remaja tenggelam di dalam kehidupan dunia keseronokan, seronok dalam media sosial, kira nak kepada kita senang lah cari duit, mudah cari duit, sehingga kan ada yang
tak mau sama belajar lah sebab senang dapat duit apa semua tu. Adakah benda ni dia macam jadi pengganggu untuk kerja politik ni? Baik. Bagi saya lah, dalam remaja yang selepas-lepas, remaja yang suka memang lepas mengaji tu terus cari kerja, terus ada tak di kalangan kawan Hasim yang terus bekerja memang tak mau mengaji lah? Kalau tengok kawan-kawan kawan sekeliling ni, kawan-kawan yang duduk kat kampung, yang kita duduk memang masa kecil kita habis dengan dia. Kita tengok memang tak mau lah. Ramai tak mau. Pasal apa? Pasal bagi pendapat saya lah, disebabkan mereka tak nampak hari 7 lepas selepas mengaji, lepas nampak duit je semata-mata. Kebanyakan macam tu. Lepas kata apa, saya tengok lah pandangan mereka ni lepas mengaji macam tak mau sambung mengaji lah. Gitu. Untuk apa pasal mau mengaji? Soalan tu. Jadi soalan untuk apa mengaji? Lepas ni kerja tak confirm juga. Dia kena kerja tu baik cari duit tu Jadi satu kerana dia terlepas dalam fasa mengaji di U ni, dia terlepas boleh kata banyak lah. Banyak benda yang dia akan terlepas semua. Dengan cara baru, dengan pemikiran baru, cabaran pemikiran, cabaran teknologi dia. Maknanya tidak mustahil kita dalam 10 tahun lagi dalam Malaysia ni akan menghadapi kita kata ketandusan pemimpin yang kita kata pemimpin tu boleh dah siapa nak jadi ketua, tapi pemimpin yang berkelayakan. Yang kita masalah lah ni macam tu lah. Orang yang layak itu tak banyak. Kita nak yang sesuai, yang layak, yang mampu untuk menggalas kepimpinan ni. Nak jadi ketua siapa pun boleh. Betul. Kan? Kita lantik jadi ketua, tapi apa nak jadilah tu. Cuma yang kita nak yang layak, yang boleh bawa, yang boleh memberi kebaikan kepada rakyat ni, kepada masyarakat apatah lagi membawa aspirasi orang muda kan. Membawa imej negara tanah lah, imej agama, imej. Tapi di kalangan macam saya sebut tadi ni, macam dengan memang kawan dengan yang kawan-kawan sekampung apa semua, ramai yang tak nampak ala tuju belajar betul. Ya, tak nampak. Lebih melihat kepada kerjaya yang pertama, yang kedua lebih melihat kepada kepuasan, keinginan diri. Depa nak kalau nak ni saja nak dapat tu clear. Tapi clear sekat dapat tu lah naknya. Lepas tu alim pula depa tak lebih, kita kata kadang-kadang remaja ni pada satu sudut pandangan kadang-kadang tidak kerana kurangnya pendedahan terhadap isu-isu semasa, terhadap remaja, terhadap negara ni. Depa tidak memandang jauh, depa selalu memandang pendek. Setakat ni aku dah dapat lah, setakat ni aku dah dapat lah. Sekat nak pakai motor, nak pakai kereta tu, sekat tu je lah. Dapat tak fikir panjang. Kerana remaja yang didedahkan daripada awal dengan isu-isu semasa, dengan pemikiran diberi peluang untuk memberikan idea, insya-Allah mereka akan fikir, mungkin mereka fikir lebih ke depan, mereka akan fikir benda yang lebih baik, benda yang pembaharuan yang orang lama dah tunggu dah. Tapi orang lama tak boleh nak buat, tak dapat solusi dia. Mungkin saya rasakan salah satu dia perlu didedahkan lebih awal. Kita boleh minum Azim. Boleh minum. Sila minum Azim. Santai je. Kita dah jadi macam serius ni. Bismillah, minum. Tuan-tuan sambil minum. Jadi kalau kita tengok lah, sebelum ni pun kita pada episod yang sebelum ni kita dah cakap dengan sembang sedikit tentang dengan Ustaz Adi, ada kita sentuh tentang bab ni. Kita sentuh tentang hala 7. Kan hala 7 belajar ni macam seolah ramai di kalangan anak-anak ataupun anak-anak remaja, anak-anak bangsa kita lah yang
hilang matlamat belajar. Ya. Betul tak kalau Asim setuju tak? Saya setuju lah tu. Kan? Matlamat belajar ni tak maknanya matlamat belajar ni tidak besar. Ya. Kan? Hanya apa yang ada di sekeliling dia aja. Kalau kita dia tak dapat benda tu, buat apa dia belajar lagi? Ya. Kan kalau dia boleh dapat dengan cara yang mudah, buat apa dia ni payah? Betul. Kan? Jadi maknanya hala tuju belajar tu penting. Kan? Untuk apa? Maknanya kan kalau kita sebab itulah kalau kita tuan-tuan yang mengikuti kita pengajian dengan guru-guru yang kita kata guru-guru yang mursyid, yang guru-guru yang sentiasa tunjuk ajar pada kita ni, dia akan awal-awal sekali bila belajar ni dia akan perbetulkan niat. Betul, kan? Betulkan niat. Tujuan apa kita belajar? Pasal apa kita menuntut ilmu? Betul. Kan? Jadi kita sekarang ni macam kita sebut sebelum ni Asim, kita pernah sebut pada sesi sebelum ni bahawa bila kita hanya menjadikan kerjaya semata-mata, hanya menjadikan matlamat dunia semata-mata, maknanya hilanglah bila kita matlamat yang utama tu kalau kita boleh dapat dengan secara mudah betul kan. Tetapi kalau kita belajar ni dengan tujuan dia atas dasar kecintaan kepada ilmu, atas dasar kerana Allah, sebab yang kita kata apa yang Allah sendiri yang sebutkan dalam Quran, yarfa'illahu alladhi amanu, apa ayat tu yang Allah mengangkat orang yang utul ilmu darajat apa semua tu kan. Jadi ayat-ayat yang tu lah yang mencetuskan semangat orang-orang dulu untuk terus belajar. Betul. Kan? Tapi ayat-ayat itu seolah-olah tidak menjadi panduan kepada kita lah ni. Betul. Kita lah ni belajar seolah-olah kita mengikut jalan Fir'aun dan Qarun. Seolah-olah kita tak kata lah macam tu kan. Tapi seolah sebab kita meletakkan dunia tu di depan. Kan? Sehingga kan yang mengaji bab dunia pun sudah tentu dah dunia. Sehingga yang mengaji agama pun meletakkan dunia di depan. Betul. Itu yang kita rosak halal tuju dan matlamat mengaji ni. Betul tak? Asyik setuju tak? Setuju. Apa yang boleh Asyik kongsikan? Baik. Untuk matlamat remaja ni ke depan, sekiranya kalau tak berfikir untuk belajar, dia akan macam Ustaz kata, dia akan fikir sependek, dia tak sungguh-sungguh dan nak buat keputusan dia kadang-kadang terlalu goyah, pendirian dia tak kuat. Jadi ke depan nanti remaja ni, cadangan saya remaja ni perlu lebih proaktif, lebih rajin, lebih semangat mengaji, semangat untuk ilmu. Pergi datang mana pun nak mengaji, jadikan pada masa muda ni tuntut banyak-banyak, pasal nanti sampai tua nanti kita tak tahu lah kita nak ke mana, apa jadi. Sebab tu kalau kita antara yang dulu ni kita kalau kita belajar untuk Allah tu, mungkin belajar kerana Allah tu, mungkin kalau orang kata ni terlalu ni sangat, kata jauh sangat orang kata ni semua contoh lah kan. Sebenarnya yang tu yang utamanya. Betul. Kan mengaji kerana Allah. Allah suruh kita menuntut ilmu, suruh berusaha. Biarlah sampai mana pun kan mengaji ni dapat pahala kan. Tapi sekurang-kurangnya ada, kalau dulu antara motivasi yang tinggi juga belajar kerana mak dan ayah. Betul. Kan? Sebab mak dan ayah tu. Tapi lah ni dia jadi mak dan ayah tu pun tak berapa ni lah. Dia jadi belajar ni untuk diri dia je. Untuk diri dia ya. Dia untuk diri dia, maksud dia untuk kebahagiaan dia, untuk keseronokan dia semata-mata. Bila semata-mata, bila dia mendapat kekayaan kan, dia mudah dapat duit. Dia tak fikir lah. Dia berpada dengan tu je lah. Jadi matlamat ni utama saya nak. Matlamat hala tuju ngaji ni kena jelas awal-awal. Kena jelas awal. Pasal kalau tak jelas matlamat daripada awal, contohnya macam remaja tak berfokus kepada matlamat kita, matlamat yang akhir kita, dia akan jatuh di pertengahan. Mudah goyah, mudah ni. Orang cuy sikit, tak apalah. Okey lah, sudah habis kat tu lah. Takat ni juga. Walahan daripada permulaan sehinggalah pada akhir matlamat tu dah menjadi satu pengalaman, inspirasi dia untuk dia tambah, untuk dia teruskan mengaji ataupun teruskan berubah, teruskan memberi penambahbaikan kepada
negara masyarakat ni. Kalau tanya Asim lah dah ni kan, tadi kita sembang tentang apa kelayakan untuk menjadi kelayakan sebagai pengundi. Maknanya salah Asim ni menjadi satu kena pemimpin negara kena takut lah kepada remaja sebab dah ada kuasa untuk menaikkan dan menurunkan pemimpin. Betul tak? Kan? Jadi jangan pandang mudah lah, jangan pandang ringan lah kepada pada remaja yang umur 18 ni sebab kerajaan dah buka peluang bagi ruang untuk mengundi kan. Tapi kalau tanya Asim secara kita kata secara jelasnya, macam mana Asim meletakkan ciri-ciri pemimpin yang Asim nak pilih ni? Nanti Asim kan bangkah kan, satu kursi parlimen, satu kursi DUN. Itu memang wajib lah. Jadi macam mana Asim meletakkan kriteria ataupun untuk memilih individu ke, memilih kumpulan ke, macam mana pandangan Asim? Baik, dari pandangan saya untuk kita pilih seorang pemimpin ni, yang pertama dia seorang pemimpin, dia kena ciri-ciri dia kena bersikap tegas dalam berhujah, dalam memberikan pandangan. Yang kedua, dia perlu ilmu pengetahuan yang sangat luas, ilmu pengetahuan dari sudut akal umbi lah, dari sudut pandangan pemuda, pandangan orang tua. Dia dah faham lah, dia dah naik dan dia boleh suarakan. Dia mengambil kira semua pandangan. Dia tak cuma berfokuskan kepada satu pandangan ataupun kepada cara fikir orang tua ataupun cara fikir orang muda saja ke. Dia kena pandai main nak kata, pandai main. Orang muda nak sini kita pandai. Dia kena memilih pandangan yang meraihkan semua peringkat. Lepas tu pemuda ataupun pemimpin juga perlu bersikap sanding tolong menolong. Jika nampak masyarakat dalam kesusahan, sanding tolong menolong. Tak dia tolong secara kewangan, secara buah idea secara tolong sama-sama masyarakat. Kan dia adalah sebahagian daripada masyarakat. Dia sebagai masyarakat. Bukannya kita mengangkat untuk dia jadi bina kekayaan. Kita memilih pemimpin tu untuk pemimpin tu tolong kita balik. Jadi tolong kita balik. Pasal pemimpin yang bersikap, boleh katakan bersikap berjiwa rakyat ni, itulah pemimpin yang rakyat nak, yang memang yang ada sikit sikap semangat pemudanya, ada sikit pemikiran orang tua dia, mudah jumpa mendekati muda, sikap yang maknanya bukan pemimpin yang bersikap eksklusif. Orang tak mau pemimpin yang macam tu. Anak muda lagi tak mau. Kalau jenis pemimpin yang payah nak rapat ni, dia tengok kau jauh je kan. Lebih tak sama dia. Itu dia. Ini pandangan anak muda. Anak muda nak pemimpin yang mendekati mereka, menjiwai, yang faham perasaan remaja. Betul. Sebab remaja ni kalau contoh kata ni umur 19 mengundi, dia akan bawa ke 5 tahun dah 24, nanti umur nak mengundi pula 24 dah. Kan hanya permulaan ni je. Maknanya dah bersedia waktu tu, dah habis belajar semua, dah jadi pekerja mungkin. Okey. Itulah sedikit sebanyak kita kata apa yang kita boleh kongsikan. Kita dapat secara langsung daripada remaja yang berumur 19 tahun yang sudah menjadi kan, sudah didaftar ataupun secara automatiknya mendaftar automatik kan bagi pengundi. Jadi para pemimpin politik maknanya jangan pandang rendah, jangan pandang ringan, kerana ini pemegang satu undi kita. Kan di mana-mana yang ni kuasa tu, contoh kita kalau kita 50-50 kan, ni anak muda sebahagian ni boleh menjatuhkan dan boleh menaikkan. Kalau ikut negara demokrasi, kuasa ada pada pengundi. Jadi kita macam kita mengajak lah
mengajak kepada remaja dan anak muda kan. Jadi kita dah hampir dah ni kan. Jadi kalau tuan-tuan sedang menonton yang menonton Republik Syabak ni, tentu pelik siapa bawa perbincangan politik pula dalam kita punya podcast. Kita bukan bawa perbincangan politik, tapi sememangnya masa depan negara ini merupakan tanggungjawab kita bersama. Jadi kita ada hak untuk bercakap kan. Kita bukannya duduk seronok semata-mata kan, duduk hanya melayan kita punya keinginan waktu tidak. Ada kalanya kita kena bercakap tentang bagi pencerahan setakat mana yang kita faham. Dan hari ini secara langsung kita bawa pengundi sendiri umur 19 tahun, dan tuan-tuan boleh tengok macam mana dia punya pandangan dia, macam mana hasrat dia, macam mana apa yang lahir daripada apa yang kita kongsikan sebentar tadi. Inilah dia sebahagian daripada pengundi yang ada nanti ke depan lagi insya-Allah kita akan bawa yang ni latar belakang sekolah agama kan latar belakang sekolah agama. Mungkin lepas ni kita nak bawa pengundi muda tu yang berlatar belakang sekolah menengah pula kalau ada kan. Kita nak tengok macam mana cara berfikir, cara pemikiran, apa hasrat dia, apa pandangan dia kan dalam channel Republik Syabak ni. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya slot ni, apa Sim nak kata-kata terakhir mungkin bagi slot ni? Bukan terakhir, lepas ni kita akan panggil sembang-sembang lagi insya-Allah. Kita sembang santai macam ni je, tak ada masalah. Baik, untuk kata-kata terakhir ni, sebagai seorang remaja ni perlulah berfikiran matang dan membuat pilihan. Pilihan perlulah melihat ke masa hadapan. Dan pada masa muda ni lah kita sebagai saya seorang remaja lah, masa muda ni dah sentiasa menjadi telinga dan mulut untuk terus berjaya di masa hadapan. Mungkin yang terakhir lo nak tanya kepada Asim lah. Remaja ni dia mempunyai masa yang banyak anaknya. Kan dia tak kena tanggung keluarga, dia tak kena cari duit sangat. Ada dah dia je. Ke mana remaja lah ni habiskan masa? Baik. Remaja lah ni kalau kita tengoklah, tak tengok jauh pun, tengok persekitaran kita, tengok kawan-kawan. Kalau duduk tak ada masa apa, tak apa. Yang pertama, bermaja ni kalau orang lelaki ni lebih banyak dengan handset lah, gadget. Main gamenya, main game dengan guna media sosialnya. Jadi banyak yang suka ke ataupun yang suka ke tempat-tempat ni, yang suka melancong-melancong ni sikit sangat. Dia banyak dengan handset. Banyak di dalam media sosial. Dengan handset lah. Dengan handset lah kata. Padahal kena ajak pergi menang pun malah lah. Macam handset tu lah. Macam tu lah. Handset tu lah. Kena kawan-kawan lah. Kalau duduk kawan-kawan, handset ni kira macam tak boleh tinggal. Tapi macam nyawa. Tapi benda tu macam mana lah, benda tu satu benda yang ke depan nanti menjadi satu benda yang buruk lah kepada remaja. Dia alat. Handset ni alat, tapi kita yang buat bagi dia jadi sebahagian. Kesan dia akan jadi buruk. Kalau kita duk terapkan sikap lagu tu. Padahal ada sebahagian remaja yang ada kesedaran sama-sama kawan-kawan ni duk jumpa handset tak tepi. Padahal benda tu kalau kita tengok setengah remaja kata tak ni lah, handset ni kita nak kawan nak apa. Jadi, tapi setengah duk jumpa handset tak kot, kita jumpa lah kot. Tak tepi lah, kita sembang. Sembang tu lah. Nak hidupkan balik suasana dulu, suasana yang sebenar handset tu boleh pula kita buat ni. Bila ada handset pekat duk handset. Tapi dalam media sosial.
Itu tak bagi manfaat mana pun. Tak bagi manfaat mana pun. Itu saya suruh juga untuk semua, untuk pemimpin-pemimpin ni, kalau nak kan seorang muda ni banyak kalau masuk dalam media sosial. Media sosial, aktif media sosial. Sebab di situ ada remaja. Situ ada remaja di tempat berkumpulnya remaja di media sosial. Jadi itulah sedikit sebanyak kita dah dengar pandangan dan juga buah fikir daripada remaja sendiri untuk episod yang kali ini. Dan kita memang sangat kita suka di Republik Sabak ni, kita nak panggil lagi sebanyak mungkin remaja yang ada untuk kita, selain daripada kita bercakap di ruangan ini, mungkin kita boleh anjurkan apa-apa aktiviti yang membina pemikiran, yang membina cara berfikir. Di Republik Sabak dan Akademi Datuk Ulum sentiasa terbuka sebenarnya. Kalau ada siapa-siapa nak bekerjasama ataupun siapa-siapa yang nak join, kan ada remaja-remaja yang nak join, kita ada, kita kata rakan-rakan sahabat Republik Sabak, kan kita boleh anjurkan apa-apa program supaya anak-anak remaja ni tidak menghabiskan masa gitu saja dan dapat membentuk satu pemikiran yang boleh kita harapkan untuk memikul tanggungjawab memimpin ni, bukan perkara main-main lah saya nak. Okey, sekarang itu dulu untuk perbincangan kali ni. Dan kita percubaan untuk Asim. Terima kasih Asim kerana sudi untuk sembang temani. Walaupun Asim kata dia tak pernah, dia tak biasa lagi, kita biasakan dia. Kan sebab ini pun sebahagian daripada pemimpin masa depan kita. Baru 19. InsyaAllah moga-moga dengan permulaan ini Asim akan lebih menonjol lagi dan lebih boleh berani lagi untuk memberi pandangan. Dan kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Siapa lagi yang akan menemani kita bercakap, kita bersembang dalam Republik Sabak ni, sila tunggu. Anda tunggulah pada minggu hadapan. Terima kasih kerana sudi untuk menonton. Dan kita jumpa pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.